Suara yang menggegarkan Eropa ketika kepribadian mengatasi kekuatan ekonomi. Satu kenyataan yang diungkapkan oleh seorang wanita elit dari Malaysia telah mengejutkan seluruh Eropa. Beberapa menit kemudian, beliau dimalukan di hadapan seluruh dunia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, lanskap pelancong Asia di destinasi utama Eropa telah mengalami perubahan dramatik. Pelancong dari sebuah negara jiran yang menghadapi kemelesetan ekonomi jangka panjang semakin berkurangan. Sebaliknya, pelancong dari Malaysia, dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa, mula mendominasi setiap tempat. Pada ketika inilah, seorang eksekutif wanita dari sebuah kumpulan pelancongan gergasi Malaysia yang dijemput ke sebuah program televisi dengan bangganya dan bersenjatakan data yang banyak, mempersendakan kemerosotan negara jirannya. Walau bagaimanapun, seorang wartawan veteran Perancis mendedahkan suara sebenar dari lapangan sebuah kebenaran yang tidak menyenangkan yang mengubah suasana di studio secara drastik. Apakah perdebatan yang berlaku dalam program tersebut? Kali ini, kita akan mengupas secara terperinci mengapa dunia memuji kepribadian rakyat negara jiran itu yang kekuatan ekonominya sepatutnya lebih lemah, serta reaksi dari luar negara. Selepas membaca hingga akhir, Anda akan memahami apa itu kekuatan negara yang sebenar. Naga yang angkuh, logik sempurna elit Malaysia yang mentertawakan kemerosotan jiran. Dengan data ekonomi yang tidak dapat disangkal, seorang eksekutif elit Malaysia tanpa belas kasihan mendedahkan masalah struktur negara jirannya, memberitahu dunia tentang kejatuhannya. Di tengah-tengah kota Paris, di dalam studio stesen televisi nasional Prancis, program bual bicara waktu perdana yang populer, LV10, sedang bersedia untuk siaran langsung. Pengacaranya ialah Pierre Dubois, seorang wartawan terkemuka Prancis dengan pengalaman selama 30 tahun. Berhadapan dengannya ialah Zaleha Ramli, naib Presiden Strategi Eropa untuk agensi pelancongan dalam talian terbesar di Malaysia, Gergasi Kembara Global. Beliau mengenakan sut haute couture Paris dan matanya memancarkan keyakinan diri serta cita-cita yang tidak berbelah bahagi. Di belakang Pierre, sebuah skrin gergasi memaparkan graf yang mengejutkan, satu garisan biru yang menjunam dan satu garisan merah yang melambung tinggi, menunjukkan nasib yang berbeza secara kontras. Garisan biru itu mewakili jumlah pelancong dari negara jiran ke Perancis yang telah menurun sebanyak 40% dari kemuncaknya pada tahun 2019 hingga tahun semasa, 2025. Sebaliknya, garisan merah yang mewakili pelancong dari Malaysia telah melonjak sebanyak 2005 kali ganda dalam tempoh yang sama. Pierre mengalihkan pandangannya kepada Zaleha. Puan Zaleha, bagaimana Anda menganalisis perubahan drastik ini? Soalan ini adalah apa yang ditunggu-tunggu oleh Zaleha. Wajahnya berseri dengan kegembiraan dan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Tuan Dubois, fenomena ini adalah suatu keniscayaan sejarah dan bukti terbaik keajaiban ekonomi yang dicipta oleh negara kita, Malaysia, katanya. Menjelang tahun 2025, KDNK Malaysia, yang dikira berdasarkan pariti kuasa beli, sedang menghampiri paras yang mengagumkan, menandakan pertumbuhan yang pesat dan kedudukan kami sebagai peneraju ekonomi di rantau ini. Kini, sebahagian besar pasaran barangan mewah global disokong oleh rakyat Malaysia. Tahun lepas di Champs-Élysées, sebuah keluarga Malaysia membelanjakan 800.000 dalam satu hari. Industri pelancongan Eropa tidak akan dapat bertahan tanpa pelancong Malaysia. Tidak keterlaluan jika saya katakan bahwa kamilah yang menopang ekonomi Eropa. Apabila beliau selesai berhujah, pengacara Pierre Dubois dengan tenang dan sengaja mengubah topik. Jadi, apa pandangan Anda tentang keadaan negara jiran yang berada di pihak yang bertentangan? Pada saat itu, ekspresi Zaleha berubah secara dramatik. Senyuman yakinnya hilang digantikan dengan pandangan dingin dan tajam, seperti pemangsa yang telah menemui mangsanya. Ah, negara jiran itu, katanya dengan nada sinis yang tidak dapat disembunyikan. Saya gembira untuk bercakap mengenainya. Kemerosotan mereka menonjolkan lagi kejayaan kami. Satu sirigraf data ekonomi negara jiran itu muncul di skrin. Negara jiran kita kini sedang menghadapi cabaran ekonomi jangka panjang yang jarang berlaku dalam sejarah, terutamanya masalah gaji rendah di kalangan belia dan harga hartanah yang melambung tinggi. Pada tahun 1995, KDNK mereka adalah antara yang tertinggi di Asia, tetapi kini pertumbuhan sebenar mereka hampir pegun. Lebih parah lagi, taraf hidup rakyatnya semakin merosot. Purata pendapatan tahunan seorang pekerja di sana terus menurun dari puncaknya pada tahun 2000-an dan kini menghampiri tahap yang membimbangkan. Memandangkan kos tiket penerbangan dan hotel ke Paris memerlukan sekurang-kurangnya 1/6 daripada pendapatan tahunan mereka, ia hanyalah sebuah mimpi yang tidak tercapai.
Beliau terus menghiris masalah struktur negara itu tanpa belas kasihan. Di negara itu, harga hartanah yang tinggi dan persaingan yang berlebihan membebankan rakyat. Akibat ketidakpercayaan terhadap sistem pencan yang rapuh, mereka sangat berjimat dalam perbelanjaan. Sistem pendidikan mereka, yang sepatutnya menjadi tunjang masa depan negara, juga sudah ketinggalan zaman. Ia masih berteraskan peperiksaan dan tidak mampu menghasilkan inovasi. Dalam persaingan ilmu, mereka bukan lagi saingan Malaysia. Pergolakan politik, budaya kerja yang tidak sihat, infrastruktur yang usang, dan kadar penuaan populasi yang terpantas di dunia. Beliau menyenaraikan satu persatu masalah yang dihadapi negara jiran itu, seolah-olah membacakan sebuah eulogi. Ekonomi yang pegun, politik yang berpecah belah, dan masyarakat yang tertutup, semua ini bergabung untuk meragut tenaga rakyat mereka untuk melancong ke luar negara. Pengurangan jumlah mereka adalah hasil yang tidak dapat dielakkan dari sebuah proses yang dipanggil kemerosotan. Selepas Zaleha selesai bercakap, studio itu diselubungi keheningan yang berat. Logiknya kelihatan sempurna, dan hujahnya yang disokong oleh data seolah-olah tidak dapat disangkal. Namun, pengacara Pierre Dubois tetap tenang. Beliau menunduk dan melihat file tebal di sebelah kirinya. Serangan balas untuk mendedahkan kebenaran di sebalik angka-angka itu akan bermula. Serangan balas dalam senyap. Suara dari lapangan mendedahkan nilai sebenar yang tidak dapat diukur oleh kekuatan ekonomi. Wartawan veteran itu mula mendedahkan kebenaran yang tidak menyenangkan yang tersembunyi di sebalik angka. Suara sebenar dari pekerja barisan hadapan industri pelancongan akan meruntuhkan logik sempurna elit Malaysia dari akarnya. Ketika Zaleha bersandar di kerusinya dengan ekspresi kemenangan selepas mengkritik negara jiran itu, studio itu sunyi sepi. Di hadapan logiknya yang sempurna dan data yang kukuh, tiada siapa yang dapat mencari kata-kata untuk membantah. Namun, ekspresi Pierre Dubois tetap tenang seperti biasa. Naluri kewartawanannya yang biasa selama lebih 20 tahun memberitahunya bahwa pasti ada sisi lain pada hujah ini. Matanya dipenuhi dengan keyakinan terhadap kebenaran yang belum terungkap. Dubois dengan tenang membuka file tebal di hadapannya, membelek helaian demi helaian. Di muka depan dokumen itu tertulis, Sulit Grade Atasan 2025. Laporan tinjauan psikologi mendalam 300 kaki tangan pelancongan di 7 bandar utama Eropah. Dengan suara yang mantap, Dubois bersuara, Puan Zaleha, terima kasih banyak atas pandangan Anda yang sangat menarik. Memang benar, pertumbuhan ekonomi Malaysia sangat mengagumkan, dan jumlah perbelanjaan pelancongnya juga menakjubkan. Suaranya mengandungi keazaman untuk mendedahkan sesuatu. Namun, adakah nilai industri pelancongan benar-benar hanya boleh diukur dengan jumlah uang yang dibelanjakan? Zaleha kelihatan berwaspada. Beliau mula merasa sedikit tidak senang dengan ketenangan Dubois. Dubois mengangkat dokumen di tangannya dan menunjukkannya kepada penonton. Pasukan penyelidik kami telah menjalankan siasatan lapangan yang komprehensif di bandar-bandar pelancongan utama Eropah selama 6 bulan yang lalu. Tujuan tinjauan ini adalah untuk mengumpul suara sebenar dari pekerja barisan hadapan industri pelancongan. Kami telah mengumpul 327 testimoni dari 7 bandar seperti Paris, Rome, London, dan Madrid. Ekspresi Zaleha menjadi lebih serius. Tunggu sekejap. Tinjauan jenis apa ini? Adakah kaedah tinjauan dan pemilihan responden berat sebelah? Adakah tinjauan ini benar-benar boleh dipercayai? Beliau coba menghalang serangan balas Dubois. Seolah-olah sudah menjangka bantahannya, Dubois kelihatan tenang. Sudah tentu, untuk mengekalkan objektiviti, kami menetapkan kriteria yang ketat. Pemilihan responden adalah rawak sepenuhnya, tanpa sebarang hubungan awal. Selain itu, pasukan tinjauan terdiri daripada ahli yang fasih berbahasa Melayu, Mandarin, dan Inggris untuk meminimumkan salah faham akibat halangan bahasa. Tetapi bukankah ini hanya pendapat segelintir orang yang berat sebelah? Saya dengar sesetengah orang Eropah mempunyai pandangan diskriminasi terhadap orang Asia. Zaleha tidak berputus asa. Dubois menjawab dengan tenang. Untuk menghilangkan kebimbangan itu, responden tinjauan juga termasuk beberapa pekerja berketurunan Asia. Yang lebih penting, fakta menunjukkan bahwa pada permulaan tinjauan, ramai pekerja kagum dengan kekuatan ekonomi pelancong Malaysia. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai prasangka negatif sejak awal. Dubois mengeluarkan data baru, yang menariknya daripada 327 orang, 298 orang, atau 91%, memberikan testimoni yang hampir sama. Tahap konsistensi yang tinggi ini, walaupun dari sudut statistik, adalah satu penemuan yang sangat signifikan. Dan kandungan testimoni ini menunjukkan realiti yang sangat berbeza daripada sambutan hangat berdasarkan kekuatan ekonomi yang Puan Zaleha sebutkan. Wajah Zaleha berubah. Keyakinannya mulai goyah sedikit demi sedikit.
Du Bois memberikan contoh konkret. Sebagai contoh, ini adalah testimoni daripada Philippe Martin, seorang pemandu pelancong yang telah bekerja di Museum Louvre di Paris selama lebih 15 tahun. Beliau adalah seorang pakar dalam budaya Asia. Du Bois menunjuk ke skrin besar di studio. Mari kita dengar testimoni sebenar Encik Martin. Kata-katanya adalah yang paling mewakili dalam tinjauan kami dan mencerminkan corak yang dikongsi oleh ramai responden. Di skrin, dengan latar belakang koridor Agung Louvre, seorang lelaki pertengahan umur bernama Philippe Martin mula bercakap dengan ekspresi letih. Zaleha hanya mampu menatap skrin dengan nafas tertahan, berhadapan dengan kebenaran yang bakal terungkap. Terhadap wujahnya yang bersenjatakan angka dan statistik, satu senjata yang lebih kuat daripada segalanya suara sebenar dari lapangan kini akan dibentangkan. Jeritan dari lapangan. Pemandu pelancong Louvre mendedahkan keadaan sebenar tetamu yang tidak disenangi. Pemandu pelancong veteran yang bekerja di barisan hadapan industri, pelancongan dengan terus terang mendedahkan keadaan sebenar pelancong Malaysia yang mengejutkan. Sikap tidak menepati masa, tidak mematuhi peraturan, serta tingkah laku yang kasar dan tidak munasabah telah meletihkan kaki tangan di lapangan. Di skrin, Philippe Martin mula bercakap dengan nada yang berat. Saya mula pakar dalam mengendalikan pelancong dari Malaysia sejak tahun 2015. Pada mulanya, saya dan semua rekan pemandu pelancong mengalu-alukan peningkatan jumlah pelancong dari Malaysia. Kami mendengar tentang kekuatan ekonomi mereka dan menaruh harapan besar pada pasaran baru ini. Namun, selepas saya benar-benar mengendalikan lawatan berkumpulan mereka, pandangan saya berubah 180 derajah. Dalam bulan pertama sahaja, saya menghadapi pelbagai masalah yang belum pernah saya temui dalam kerjaya saya. Pertama, yang paling memeningkan kepala ialah mereka langsung tidak mematuhi masa berkumpul. Walaupun diberitahu untuk berkumpul di lobi pada pukul 9 pagi, pada pukul 9.30 pagi, hanya kira-kira separuh yang tiba. Dalam case yang paling teruk, hanya 1/3 yang muncul walaupun sudah melepasi pukul 10 pagi. Apabila ditanya sebab kelewatan, mereka tanpa rasa bersalah memberikan alasan pribadi seperti sarapan dengan santai atau leka membeli belah. Konsep mereka tentang pergerakan berkumpulan sangat lemah. Zaleha tidak dapat menahan diri daripada menyampuk. Itu masalah individu. Bukan semua rakyat Malaysia begitu. Orang yang tidak menepati masa ada di mana-mana negara. Du Bois dengan tenang memberi isyarat agar video itu terus dimainkan. Testimoni Martin beralih kepada isu yang lebih serius. Walaupun arahan keselamatan disampaikan, kebanyakan mereka hanya berpura-pura mendengar tetapi sebenarnya tidak mengendahkannya. Di dalam Louvre, terdapat kawasan larangan untuk melindungi karya seni. Namun, untuk mendapatkan gambar terbaik, mereka tidak teragak-agak untuk coba memanjat penghadang. Walaupun saya mengingatkan dalam bahasa Inggris, ini berbahaya, sila berhenti. Mereka akan membantah, tak apalah, kami kan pelanggan yang membayar. Mereka langsung tidak mau mendengar. Keletihan di wajah Martin semakin jelas. Di dalam museum, mereka sentiasa bercakap dengan kuat. Walaupun di tempat di mana ramai orang ingin menikmati karya seperti Mona Lisa dalam keadaan senyap, mereka tidak peduli. Ruang yang tenang itu musnah oleh perbualan mereka yang hingar-bingar. Menerima aduan daripada pelancong negara lain yang meminta, tolong kawal orang yang bising itu sudah menjadi perkara biasa. Beberapa hari lalu, sepasang suami istri tua dari Jerman memarahi mereka dengan tegas. Ini bukan pasar. Tidakkah kamu mempunyai rasa hormat terhadap seni? Di hadapan karya seni yang dilarang bergambar, mereka secara terang-terangan mengeluarkan telepon pintar mereka untuk mengambil gambar. Apabila pengawal keselamatan menegur, mereka akan membantah dengan kuat. Kenapa tidak boleh? Saya boleh ambil gambar di museum lain. Beberapa hari lepas, seorang pelancong Malaysia coba menggunakan kayu swafoto untuk bergambar dengan karya Vermeer, The Lace Maker. Apabila saya menegurnya, dia malah membantah. Apa salahnya? Martin mengeluh. Masalah di restoran juga sama serius. Adab makan adalah satu lagi isu yang menyusahkan kami. Bercakap dengan kuat, menumpahkan makanan di lantai, dan meninggalkan meja yang bersepah selepas makan ini adalah ciri umum hampir semua kumpulan. Meletakkan pinggan mangkuk terpakai di atas lantai atau mengelap mulut dengan alas meja benar-benar tidak dapat diterima. Setiap hari seperti di medan perang. Kerja sebagai pemandu pelancong yang sepatutnya menyeronokkan kini menjadi satu timbunan tekanan. Pendapat kami bersama ialah, walaupun bayarannya bagus, kami tidak tahan dari segi mental. Mendengar testimoni yang jelas ini, ekspresi Zaleha jelas goyah. Keyakinan dirinya sebelum ini hilang sepenuhnya. Beliau seolah-olah mencari-cari alasan untuk membantah, tetapi tidak menemui kata-kata. Namun, Du Bois masih mempunyai satu katruf yang muktamad. Sebenarnya, Encik Martin mempunyai satu lagi pengalaman yang tidak dapat dilupakan.
Sehari selepas mengendalikan kumpulan dari Malaysia yang meletihkan dari segi fisikal dan mental, beliau ditugaskan untuk memimpin satu kumpulan dari negara jiran. Mendengar ini, kewaspadaan Zaleha mencapai tahap tertinggi. Beliau secara naluriah menyadari bahwa perbandingan yang akan datang akan menonjolkan masalah pelancong Malaysia dengan jelas dan kejam. Hari penuh keajaiban, pemandu pelancong Prancis menitiskan air mata karena kepribadian rakyat negara jiran. Seorang pemandu pelancong veteran di ambang keputusasaan menemui nilai sebenar pelancongan melalui kumpulan pelancong dari negara jiran yang dikendalikannya secara kebetulan. Kesopanan dan kepribadian mereka adalah satu keajaiban. Di dalam skrin, pemandu pelancong veteran Louvre, Philip Martin, menarik nafas dalam-dalam, matanya memandang jauh. Sejak saya mula bekerja sebagai pemandu pelancong, ada satu hari yang paling saya ingati dan tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Suara Martin dipenuhi semangat. Ia berlaku sehari selepas saya mengendalikan kumpulan dari Malaysia yang sangat meletihkan. Saya ditugaskan untuk memimpin satu kumpulan warga pertengahan umur dan warga emas dari negara jiran. Di studio, Zaleha menegakkan badannya, wajahnya mula pucat. Sejujurnya, saya sangat kecewa, sambung Martin. Saya mempunyai prasangka yang memalukan, berpikir bahwa karena mereka semua orang Asia, hari itu pasti akan sama sukarnya seperti semalam. Langkah saya ke tempat pertemuan di Louvre terasa seberat batu. Pikiran saya dipenuhi dengan, pasti ada yang akan lambat lagi, pasti mereka akan bising lagi. Masa yang ditetapkan ialah pukul 9 pagi. Martin meramalkan semua orang akan tiba paling awal pada pukul 10 pagi. Namun, apa yang muncul di hadapannya adalah pemandangan yang di luar jangkaan. Apabila saya tiba 5 menit sebelum masa yang ditetapkan, pada pukul 8.55 pagi, satu pemandangan yang luar biasa terbentang di hadapan saya. Kesemua 25 ahli kumpulan dari negara jiran itu telah tiba, berbaris dengan senyap menanti saya. Tiada seorang pun yang bercakap dengan kuat. Mereka semua berbual dengan suara perlahan, mengambil kira pelancong lain di sekeliling. Seorang lelaki tua yang kelihatan seperti ketua kumpulan, sebaik sahaja melihat saya, segera mendekati, dan dengan usaha sedaya upaya menyebut beberapa perkataan Perancis. Anda Ensik Martin? Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Mereka semua memberi salam serentak. Mata Martin kelihatan berkaca-kaca. Pada saat itu, semua keletihan yang terkumpul dari hari sebelumnya hilang serta-merta. Beliau terus menceritakan tentang pengalaman yang menyentuh hati semasa makan tengah hari. Sebelum makan, mereka akan berdoa dalam diam, mengucapkan terima kasih atas makanan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada pelayan untuk setiap hidangan yang dihidangkan. Perbualan semasa makan juga sangat perlahan, berhati-hati agar tidak merosakkan suasana sekeliling. Selepas makan, mereka membersihkan meja, melipat serbet dengan kemas, dan menolak kerusi kembali ke tempatnya. Pelayan yang bertugas datang kepada saya dan berkata, "Philip, saya tidak pernah berjumpa dengan tetamu sebaik ini." Pada akhir lawatan, Martin mengalami saat yang paling mengharukan. Pada penghujung hari, seorang wanita dalam kumpulan itu memberikan saya sekeping message tulisan tangan. Di atasnya, ditulis dalam bahasa Perancis yang tidak lancar tetapi penuh keikhlasan, kata-kata terima kasih. Suara Martin bergetar karena terharu. Terima kasih banyak atas lawatan Anda yang cemerlang hari ini. Terima kasih kepada Anda, kami mempunyai hari yang tidak dapat dilupakan. Melihat tulisan yang tulus ini, saya tidak dapat menahan air mata. Kumpulan dari Malaysia sehari sebelumnya, jauh sekali daripada mengucapkan terima kasih. Hanya ada aduan. Tetapi dari orang-orang ini, saya menerima ucapan terima kasih yang tulus dari hati. Martin menyimpulkan, melalui pengalaman ini, saya merenung secara mendalam tentang apakah nilai sebenar industri pelancongan. Mungkin jumlah uang yang dibelanjakan itu penting. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah saling menghormati dan berterima kasih, bukan? Antara pelancong yang banyak berbelanja tetapi sentiasa mengadu, dan pelancong yang mengucapkan terima kasih dari lubuk hati, yang manakah yang benar-benar ingin kita sambut? Jawabannya jelas. Apabila video itu berakhir, studio itu sunyi sepi. Zaleha terdiam sama sekali, wajahnya pucat lesi, tangannya menggeletar. Keyakinan dirinya yang angkuh tadi lenyap sama sekali. Testimoni ini melangkaui perbezaan budaya semata-mata. Ia menonjolkan isu asas kepribadian sebagai seorang manusia. Ia menunjukkan dengan paling meyakinkan kewujudan nilai sebenar yang tidak akan pernah dapat diukur oleh standar perbelanjaan. Mempunyai kekuatan ekonomi tidak bermakna seseorang boleh bertindak seperti raja di mana-mana sahaja. Kisah ini sekali lagi membuktikan kepada dunia tentang kepentingan nilai-nilai seperti rasa hormat dan kepribadian sesuatu yang tidak akan dapat dibeli dengan uang. Inilah saatnya suara majoriti yang senyap diumumkan.
Masa yang tenang dan sopan yang dibawa oleh pelancong dari negara jiran itu lebih berharga daripada jumlah tip yang diberikan. Mematuhi peraturan dan menghargai ketertiban umum adalah nilai yang kami kongsi sebagai orang Jerman. Oleh itu, saya sangat mengagumi tingkah laku mereka. Kekayaan ekonomi dan kematangan rohani tidak semestinya selari. Ini adalah contoh terbaik. Keindahan sebenar melancong adalah mempelajari budaya tempatan dan menghormati penduduknya. Hanya membelanjakan uang bukanlah melancong. Ia hanyalah satu aktiviti penggunaan untuk kepuasan diri. Perbincangan yang bermula dari sebuah studio kecil di Paris ini tersebar ke seluruh dunia dalam sekelip mata. Ia bukan sahaja mengenai adab melancong, tetapi ia juga mengemukakan soalan asas kepada kita semua. Apakah kekuatan negara yang sebenar? Di satu pihak, negara jiran itu dianggap telah kehilangan momentum ekonominya. Namun, sikap bertimbang rasa terhadap orang lain, penghormatan terhadap budaya, dan rasa syukur yang mereka tunjukkan di destinasi pelancongan di seluruh dunia sekali lagi membuatkan orang ramai menyadari bahwa ini adalah nilai yang sangat besar yang tidak dapat diukur dengan uang. Sebuah negara yang benar-benar dihormati mungkin adalah negara di mana setiap rakyatnya berkelakuan dengan penuh kepribadian, disukai di seluruh dunia, dan membuatkan orang ramai dengan tulus berharap agar mereka datang lagi.